Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan malam ni saya nak kongsikan lebih kurang dalam 5 kisah dengan anda semua. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni, saya just nak ingatkan kepada anda semua yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Jadi korang boleh cari The Segment Podcast. Okay, korang perasan tak malam ni dia punya vibe tu macam lain sikit. Dia tak ada macam terlampau tegang. Dia punya gambar pada malam ni. Hanya satu je lampu berwarna yang saya pakai, iaitu warna merah lah. Sajalah konon-kononnya nak tambah vibe seram lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Tanpa masa, jom kita dengarkan kisah yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, pada tahun 2019 ni, suami aku tu dulu rajin tau pergi ke kursus Empower. Kursus dengan Empower masa tu. Dan kebiasaannya aku tak ikut pun, tapi pada waktu tu aku sengaja nak ikut. Dan pada tahun tu pula, kita orang ni masih belum ada anak lagi, kan? Jadi kita orang pun pergilah check in. Kita orang pun pergilah check in dekat hotel yang berdekatan, dekat area Serambi Teruntum, iaitu dekat area Kuantan Pahang. Kepada anda semua orang-orang Kuantan, mesti korang tahu kan kat mana. Jadi kita orang pun menginaplah satu malam dekat Hotel Oyo masa tu. Jadi lepas makan luar, kita orang pun balik ke bilik lah. Jadi memang pada awal je, orang kata tak adalah macam benda-benda yang pelik-pelik sangat. Okey je, tak ada masalah apa. Jadi macam biasa sebelum tidur, kita orang pun main handphone. Layan-layan Facebook, buka Instagram, layan TikTok dan sebagainya. Sampailah masing-masing ni rasa macam mengantuk. Memandangkan esok suami nak kena bangun awal. Jadi kita orang pun decide, okey lah, cukup-cukup lah kita layan handphone ni, kita pun tidur lah. Jadi entah dalam pukul berapa aku pun tak pasti, tapi aku terjaga. Aku terjaga dan aku terpandang ke muka pintu bilik mandi. Yelah, Hotel Oyo bukannya besar mana pun, Fish. Dan katil ni pula bersebelahan dengan bilik air je. Ada ruang dalam 2 kaki lah, di antara katil dan juga bilik air ni. Dan sengaja pintu bilik air tu suami aku tak rapatkan sepenuhnya supaya cahaya lampu daripada dalam boleh melimpah keluar ke dalam bilik lah. Supaya bilik tu orang kata tak gelap sangat. Okey, masa aku terjaga ni, kan aku cakap dengan korang kan yang aku dah terpandang dekat pintu bilik air ni. Jadi lepas pada tu aku macam nak tarik selimut lah. Nak bagi naik lagi ke bahagian muka. Sebab kan sejuk kan. Dan masa aku tengah tarik selimut aku ni, aku terpandang ada macam seekor kucing hitam tau, yang tengah duduk dekat hujung katil. Mula-mula aku macam terkedu juga. Bila masa pula ada kucing kat dalam ni? Aku macam terkedu masa tu. Tapi sebab macam okey lah, aku malas nak fikir apa sangat. Aku pun tendang kucing tu supaya jatuh daripada katil. Yes, memang aku terajang. Aku terajang dengan kaki kiri aku. Sebab aku tidur mengiring kan, aku tolak pakai kaki aku. Lepas aku dah tolak kucing tu, aku pun tidur. Dan dalam hati aku, kalau katakanlah benda ni real, kalau katalah kucing tu memang real, mesti ada macam bunyi benda jatuh, betul lah kan? Paling-paling tidak kita dengar lah bunyi kucing tu jatuh kergek kan, paling-paling tidak. Tapi masa aku tolak kucing ni pakai kaki, aku tak dengar apa-apa pun yang jatuh. Dan tak lama kemudian aku rasa macam berdebar-debar tau. Aku baca je lah ayat kursi, sampai aku betul-betul nyenyak pada malam tu. Jadi lebih kurang dalam pukul 7 pagi, alarm daripada handphone aku ni berbunyi. Jadi kita orang bangun lah. Kita orang bangun. Suami aku pun dah bersiap-siap lah ni. Dah mandi dan segala macam ni. Nak bersiap-siap pergi ke tempat khusus ni.
Jadi dalam aku tengah tunggu suami aku siap mandi masa tu, tiba-tiba aku teringat pasal hal kucing ni. Dan aku diamkan diri daripada pengetahuan suami aku. Jadi tak lama lepas tu pun suami aku pun pergilah, keluarlah pergi ke kursus. Jadi tinggallah aku seorang-seorang dekat dalam bilik tu. Memandangkan aku bukannya boleh ikut join dia sekali pun pergi kursus kan. Jadi pada waktu tu mulalah aku duduk termenung, tak tahu nak buat apa. Jadi aku fikir, okeylah, daripada aku tak nak buat apa-apa ni, baik aku sambung tidur. Tidak, aku pun baring. Dalam syok-syok aku tengah baring ni. Sebabkan apa tau, tilam tu memang sedap Fiz. Memang sedap. Aku baring, aku tengah layan-layan baring masa tu, dan secara tiba-tiba aku rasa macam ada orang naik atas katil aku slow-slow Fiz. Baring dekat sebelah aku. Pada mulanya tu aku biarkan je. Aku sedar masa tu Fiz, dan memang aku tak mamai pun. Aku buat tak tahu je benda ni. Aku masa tu dalam keadaan terkaku, tapi mata aku ni terbuka. Masa tu tengah mengiring, mata aku terbuka. Aku diam je. Aku cakap kau, memang real gila lah. Terasa orang naik katil baring dekat sebelah kau ni. Memang real. Aku tak cakap banyak masa tu. Aku gerak-gerakkan badan aku sikit. Aku baca bismillah, terus aku bangun duduk dekat tepi katil. Lepas aku duduk dekat tepi katil tu, aku capai segala bantal yang ada ni. Aku tepuk-tepuk bantal, aku tepuk-tepuk katil dan sebagainya ni. Dan aku pun terus pergi mandi. Punya aku malas nak fikir bis. Aku termenung masa tu. Aku termenung dekat tepi tingkap, tengok kereta dan juga orang lalu lalang kat bawah. Itulah aktiviti aku hampir seharian aku kat dalam hotel tu. Sampailah suami aku balik semula ke bilik selepas habis kursus. Dan rehat sekejap, dan tak lama lepas tu suami ajak check out dan terus ajak makan tengah hari. Jadi aku pernah jugalah cerita pasal hal ni, pasal hal terajang kucing dekat mak aku ni. Jadi mak aku tanya balik, kau ni Nadia, yang kau pergi sepak kucing tu buat apa? Aku pun tak tahu apa benda yang mak aku risaukan. Dan aku jadi speechless. Aku tak tahu nak jawab apa dekat mak aku pun. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku selepas daripada kes tu lah. Jadi sebenarnya kan, kalau nak ikutkan logik, mustahil tau kucing boleh tiba-tiba berada dekat dalam bilik. Mustahil. Jadi itulah kisah daripada Nadia guys. Kisah daripada Nadia yang dituliskan oleh Nadia berkenaan dengan kucing misteri yang masuk dekat dalam bilik dia ni. Kan? Agak seram juga. Dia seram sebab apa? Dia seram bila benda tu naik dekat atas katil. Kan? Naik atas katil, boleh berbaring lagi dekat sebelah dia. Itu seram guys. Okey. Itu kisah pertama daripada Nadia. Jom kita dengarkan kisah yang kedua. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, pada September 2017 ni, saya ditugaskan majikan untuk memantau satu projek pembinaan dekat Baling, Kedah. Jadi memandangkan projek tersebut siap lebih kurang dalam masa setahun, jadi saya tak bercadang untuk membawa keluarga pindah ke sana pun. Lagipun kebiasaannya setiap Jumaat saya akan bertolak pulang ke Shah Alam menjenguk diorang, dan pada hari Ahad saya akan balik ke Baling. Macam itulah rutin saya setiap minggu kan. Jadi pada Jumaat petang setelah selesai tugas ni, saya bagi tahu dekat pekerja nak balik ke Shah Alam lah. Dan mereka pun memang dah faham dengan jadual saya ni. Hari Jumaat balik Shah Alam, hari Ahad balik ke Kedah. Jadi bila dah kemas peralatan dan sebagainya ni, saya pun bertolaklah balik. Jadi masa on the way ni, pergilah berhenti sekejap dekat stesen pam, okey, isi minyak, beli makanan serta minuman ringan. Dan saya pun meninggalkan Pekan Baling. Begitulah kebiasaan saya kalau katakan pandu seorang-seorang. Untuk hilangkan mengantuk dan juga rasa bosan, macam-macam bekalan makanan yang saya bawa. Jadi Fiz, pada waktu tu hari pun dah beransur gelap. Dan saya memandu dengan tenang je, tak ada masalah apa pun.
Dan keadaan dekat jalan raya pun lengang. Maklumlah, jalan kampung memang tak sesibuk seperti dekat bandar. Jadi masa saya tengah bawa kereta ni, saya tengok jam dekat dashboard kereta, jam dah masuk waktu maghrib dah pun. Bila tengok langit, gelap lain macam ni. Dan sesekali ternampak macam pancaran kilat yang diselangi dengan dentuman guru. Pada malam tu bintang langsung tak nampak. Bila fikir-fikir balik, nampak macam ada tanda-tanda nak hujan ni. Dan tekaan saya tu memang tepat, Fiz. Tak sampai beberapa kilometer meninggalkan Pekan Baling ni, hujan selebat-lebatnya, Fiz. Saya pandu dengan hati-hati ni. Dan ketika kenderaan menuruni kawasan bukit, secara tiba-tiba saya terperasan dekat bahu jalan dekat depan saya ni, kelihatan ada satu sosok sedang mengayuh basikal meredah hujan. Cakap, hujan lebat ni. Macam mana dia boleh kayuh basikal dalam hujan lebat ni? Dah terbit pula, timbul pula rasa kesian dekat hati saya ni. Yalah, daripada pandangan mata saya ni, lelaki tersebut dah tua, Fish. Kayuhan dia pun perlahan. Mungkin kuderat dia dah kurang, kan? Dan bila kita tengok balik betul-betul, pakaian dia pun dah habis basah lencun. Jadi ketika nak melintas dia ni, saya perlahankan kelajuan kereta pada waktu tu. Saya toleh ke arah dia. Nampak ni dia tengah asyik mengayuh, seakan tak menghiraukan kendaraan yang lalu lalang kat tepi dia ni. Jadi masa saya betul-betul lalu dekat sebelah dia, Fiz, tiba-tiba dia menoleh. Dan masa dia menoleh tu, kita orang macam bertentangan mata tau. Memang jelas nampak raut wajah muka dia ni nampak serius. Langsung tak senyum. Tapi pada waktu tu saya tak adalah macam fikir benda bukan-bukan. Mungkin dia pun tak adalah macam nampak saya sangat dekat dalam kereta kot, sebab tengah hujan lebat kan. Jadi saya pun overtake dia ataupun memintas dia pelan-pelan. Dan dekat dalam hati saya ni rasa bersalah juga, sebabkan tak bantu dia ni. Kalaulah dia berjalan kaki, mesti saya dah tumpangkan dia dah, Fiz. Dan saya masa tu berdoa sangat-sangat dan berharap sangat-sangat supaya dia sampai dekat tempat yang dia nak pergi ni. Jadi pada waktu tu saya teruskan pemanduan saya. Dan hujan dekat luar ni semakin lama semakin lebat. Memang langsung tak tunjukkan tanda-tanda nak berhenti pun. Dan masa tu tengah-tengah bawa kereta ni lah, radio terpasang kan. Jadi saya pun menyanyilah ikut rentak lagu yang terpasang kat radio untuk menghilangkan rasa bosan pada waktu tu. Keadaan jalan raya memang cukup lengang, Fiz. Langsung tak nampak apa-apa kenderaan yang berselisih dengan saya pada ketika tu. Jadi ketika beberapa kilometer nak sampai dekat Pekan Gerik, dari samar cahaya lampu kenderaan saya, terperasan ada satu objek dekat depan. Jadi masa tu saya high beam lah. Saya buka lampu tinggi daripada kenderaan masa tu. Dan dari jauh saya nampak kelihatan seorang lelaki sedang mengayuh basikal dekat depan saya pada waktu tu. Jadi bila saya nampak ada orang tengah gayuh basikal ni, jadi saya pun macam, ramai pula orang kayuh basikal time-time hujan macam ni. Bercakap sorang-sorang saya masa tu, Fiz. Terfikir juga, kenapa diorang ni tak tunggu hujan berhenti baru mengayuh basikal ke apa kan? Kalau katakanlah orang tu naik motor lain cerita lah, tapi ni basikal. Dah tentu habis pakaian basah lencunnya. Jadi Fiz, sebaik saja menghampiri diorang ni ataupun menghampiri orang yang tengah gayuh basikal ni, tiba-tiba darah saya ni semua menyirap, Fiz. Jantung saya ni berdegup laju, Fiz. Saya tengah bawa kereta ni nak menghampiri orang tu, saya gosok mata saya berkali-kali. Saya mati betul-betul. Sebab apa? Orang yang berada dekat depan saya ni, yang tengah melintas ni, yang tengah mengayuh basikal ni, dia adalah orang yang sama yang saya jumpa beberapa kilometer yang lepas. Bila saya memintasi dia ni, saya tengok je dekat dia, dia toleh balik dekat saya. Memang sah, Fiz, lelaki tadi.
Sebab apa saya tahu? Sebabkan raut wajah dan juga jelingan dia ni masih saya ingat. Dan biji mata dia ni tepat pandang dekat arah mata saya. Apa lagi? Saya terus pecut kereta saya. Dan pada waktu tu saya dah tak irau dah. Hujan ke, jalan licin ke, saya pecut je. Saya memang bawa laju, Fish. Asyik baiklah jalan lengang masa tu. Kalau tak tahulah apa yang jadi. Waktu tu, Fish, Allah ajalah yang tahu betapa takutnya saya. Dari masa tu, saya pusingkan cermin sisi kat depan ni, ataupun saya punya review mirror ni, saya pusingkan ke atas. Saya takut kalau katakan lelaki tu muncul dekat dalam kereta pula. Mulut saya ni jangan cakap lah. Tak henti-henti membaca ayat kursi, surah-surah pendek, surah-surah lazim. Untuk apa? Untuk hilangkan rasa takut. Dan Alhamdulillah kenderaan yang saya pandu akhirnya sampai juga dekat Pekan Gerik. Berkali-kali saya istighfar ni. Nasib baik tak ada benda-benda yang buruk berlaku tadi. Dan pada waktu tu, saya dah rasa macam saya tak mampu nak teruskan perjalanan saya ke Shah Alam. Risau kalau ada benda ataupun ada perkara buruk yang lain yang akan berlaku sepanjang jalan. Jadi pada waktu tu, saya berhentikan kereta saya dekat sebuah restoran untuk tenangkan fikiran. Saya call bini saya. Saya cakap kat dia yang saya tak dapat nak pulang malam tu sebabkan ada urusan kerja. Tapi saya tak nak cerita kat dia lah apa benda yang sebenarnya terjadi. Saya tak nak cerita dengan dia. Takut dia risau. Malam tu, Fiz, memang betul-betul susah untuk saya lelapkan mata saya ni. Fikiran saya ni masih terbayang peristiwa tadi tu. Sebab saya cukup yakin lelaki tu adalah lelaki yang sama ketika saya memintas dia pada kali pertama ketika hujan lebat. Kali kedua, orang yang sama. Saya masih lagi ingat jelingan dia, raut wajah dia. Saya sendiri tak tahu, Fiz, sama ada dia ni manusia ke bukan. Sebab apa? Sebab kalau katakanlah kita fikirkan semula, banyak faktor yang tak logik dan juga yang tak masuk akal. Contohnya, mana mungkin lelaki tua mengayuh basikal sorang-sorang dalam keadaan hujan lebat yang macam tu? Ke mana arah tujuan dia? Dan kalau katalah benar, kenapa tak tunggu hujan berhenti? Dan seperkara lagi, kalau dia manusia, mana mungkin saya boleh bertembung dengan dia buat kali yang kedua? Saya pandu kereta, dia pula kayuh basikal dengan perlahan. Mustahil dia dapat overtake saya. Mustahil dia dapat meminta saya. Mustahil, Fiz. Mustahil. Siapa dia sebenarnya? Apa pendapat korang, guys? Tentang cerita yang dikongsikan oleh Rusdi ni. Orang tua berbasikal dekat Baling Kedah. Basikal malam-malam, time hujan lebat. Kalau jadi kat korang, apa benda yang korang buat? Kalau katakan dia tak jumpa lagi sekali orang tu, mungkin okey lah, tak adalah seram sangat. Tapi dia jumpa orang tu buat kali yang kedua, orang yang sama. Saya sangat-sangat pasti ada di antara korang yang pernah mengalami benda-benda yang macam ni. Jumpa seorang kat sini, dah pergi tempat lain, jumpa orang tu lagi, jumpa orang ni lagi, jumpa orang yang sama. Mesti benar. Cuba komen di ruangan chat untuk kita bersembang tentang hal tu. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua para pendengar The Segment. Waalaikumsalam. Aku akan cerita ringkas berkenaan kisah seram yang aku alami pada 2 tahun lepas. Jadi pada satu hari tu dekat kampung Pasir Putih, Kelantan, aku digemparkan dengan satu berita di mana Pak Mail selaku orang kampung yang ringan tulang dia ni dan dikenali hampir seluruh kampung dengan sifat dia yang baik, sifat dia yang prihatin, telah meninggal dunia akibat sakit tua.
Jadi pada malam hari tersebut, Pak Mail akan ditanam selepas solat Isyak, kira-kira lebih kurang dalam pukul 9.30 malam macam tu. Jadi pada waktu tu aku pun buat keputusan untuk menghadiri upacara pengebumian pada malam tersebut dengan mengajak kawan-kawan aku. Dan salah seorang daripada kawan aku ni nama dia Nasri. Di mana dia juga merupakan orang kampung tersebut dan turut mengenali arwah Pak Mail ni. Jadi pada malam tu, aku ambil member aku dengan menaiki sebuah kereta. Yelah, memandangkan aku fikir lepas selesai melawat arwah, ingat nak isi minyak, lepas tu teruslah pada tu kan. Padahal boleh je kalau kata nak pergi dengan motor ambil kawan aku ni, tak ada masalah pun. Tapi masa tu aku naik kereta. Jadi lebih kurang dalam pukul 9 suku malam macam tu, aku pun pick up lah kawan aku ni dekat rumah dia. Jadi kalau ikutkan arwah, kalau ikutkan rumah kawan aku ni dengan kubur yang kita orang nak tuju ni, agak jauh juga. Lebih kurang dalam 1 kilo macam tu. Dengan tak ada lampu jalan, kiri kanan pokok-pokok yang tebal. Memang gelap, Fish. Kawasan kampung pedalaman kan. Jadi masa tu dalam hati aku terus macam, nasib baik juga pergi dengan kereta kan, tak adalah seram sangat. Jadi semasa kita orang bergerak dan anggaran lebih kurang dalam 300 meter menuju ke kubur ni, tiba-tiba si Nasri ni rasa macam tak sedap hati. Dan, boleh pusing balik tak kat rumah aku? Aku rasa macam sakit perut sangat-sangat lah. Halah kau ni, kubur dekat depan tu je kan? Dekat kubur tu pun ada masjid kan? Kau pergilah berak kat sana. Alah Dan, tolong Dan, pusing sekejap Dan. Lagipun kita gerak tak jauh mana lagi dah. Tapi kalau berak kat rumah selesa lah sikit kan. Walaupun masa tu berbaki 10 minit nak ke 9.30 malam, Fish, iaitu waktu untuk kebumikan arwah. Tapi disebabkan kerenah kawan aku si Nasri ni, aku pun pusing lah balik menuju ke rumah dia. Lepas tu Nasri pun cakap, Dan, jangan risau, 5 minit je tau. Dan masa tu aku buat tak layan dengan dia. Sambil-sambil main handphone dalam kereta. Lepas aku dah lock pintu kereta, lepas dia dah keluar, aku lock pintu kereta, aku main handphone dalam kereta. Dan masa aku tengah enjoy main game masa tu, anak mata aku ni rasa macam terpandang ada satu bayangan dekat cermin penumpang tau. Dekat cermin dekat penumpang sebelah ni. Aku perasan. Aku macam, apa benda ni? Dan pada waktu tu aku memang macam terkejut gila, Fish. Aku pun unlock pintu kereta dan Nasri pun terus masuk kereta. Dan bila Nasri masuk kereta, aku pun cakap, Astaghfirullahalazim, kau ni dah tahu kereta kunci, ketuklah cermin kan, yang kau berdiri tegak dia dah, kenapa cakap itu? Dan Nasri masa tu tersengih, dia diam aja. Okeylah. Jadi kita orang pun teruskanlah perjalanan dan tiba dekat tanah kuburan lebih kurang dalam pukul 9.40 malam. Dan kelihatan orang kampung dah hampir siap kambus tanah tu kan, hampir siap. Sambil-sambil imam dan juga ahli keluarga mula nak bacakan talqin. Jadi pada waktu tu, saya pun teruslah berjalan dengan pantas, memandangkan dah lewat sampai kan. Jadi semasa talqin bermula, aku terima panggilan daripada Nasri. Terima panggilan daripada Nasri yang lambat berjalan kat belakang ni. Aku dah sampai dekat kawasan kubur ni. Si Nasri ni terkedik-kedik jalan kat belakang. Telefon aku bunyi. Aku nampak nama Nasri. Aku pangkat. Wei Dan, kau kat mana ni dah? Kenapa kau tinggalkan aku Wei, bila masa aku tinggalkan kau? Aku ada dekat belakang baju Melayu hijau ni. Ni aku kat sini. Kau nampak tak? Aku kat sini, dekat belakang baju Melayu warna hijau ni. Lah Dan, kau dah sampai kubur ke Dan? Yang kau tinggalkan aku apa hal tu? Aku melabur lama sikit, takkan kau terus gerak tinggalkan aku? Pada waktu tu, Fish, aku tak dicerita banyak. Aku terpaksa tinggalkan tempat talqin tu disebabkan tak nak mengganggu. Sambil-sambil tu,
Aku cakap lagi, aku masih lagi bersambung cakap telefon ni. Bodoh, kau mengepek apa ni? Tadi elok je kau naik dengan aku kan? Ha? Ni sekarang kau kata kau kat rumah tengah berak, baru habis berak lah. Apa benda yang kau mengepek ni setan? Dan, kau biar betul Dan. Dan pada waktu ni, si Nasri jadi macam terpinga-pinga tau. Bila saya bercakap dengan dia dengan keadaan yang sangat-sangat serius. Jadi pada waktu tu aku pun snap satu gambar nak bagi penampakan kawasan tanah kubur ni melalui kawasan tanah kubur ni, dan aku hantar ke WhatsApp. Aku hantar WhatsApp ke Nasri masa tu. Dan bila Nasri dah tengok mesej aku, Nasri pun ambil gambar juga. Dan dia pun share lah gambar dia. Memang betul Fiz, Nasri masih lagi kat rumah. Memang meremang masa tu Fiz. Memang meremang. Terus aku gerak daripada tanah kuburan tu menghala ke rumah dia tanpa aku toleh ke belakang. Dan memang terpacak si Nasri dekat rumah dia ni. Aku pun bawa lah dia keluar rumah, pergi melepak dekat area kedai kopi dekat kampung ni. Sambil-sambil menggelabah tak keruan ni, kita orang pun berceritakanlah tentang apa yang terjadi. Tapi ada satu perkara lain yang Nasri pula nampak. Masa aku send gambar ke Nasri, katanya kelihatan ada rupa bentuk entiti atas kawasan tapak kubur arwah Pak Mail, seakan sedang duduk dekat atas pokok. Persoalan dia sekarang ni Fiz, siapa yang naik dengan aku pergi ke kubur? Dan sosok entiti atas pokok tu pula menyerupai siapa? Adakah sosok yang sama yang menumpang aku? Wallahualam. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. So guys, macam mana guys cerita dia? Seram cerita dia ni. Dan cerita dia ni, dia ada bagi gambar tu. Dia bagi gambar dekat mana kubur tu. Basically gambar tu dia ambil gambar dekat kubur lah, dekat kubur. Dan di gambar ni juga adanya satu penampakan yang mungkin kita boleh nampak, mungkin kita tak boleh nampak. Dan inilah gambar yang diberikan. Kalau korang perasan, bagi saya zoom sikit Okay. Nampak tak apa benda yang saya nampak? Ini adalah gambar di kawasan kubur di mana arwah Pak Mail dikebumikan. Dan kalau anda perasan di bahagian atas kiri sedikit, ada sesuatu warna putih seolah macam terbang ataupun tengah duduk dekat atas pokok. Wallahualam, kita pun tak tahu. Seram Satu kejadian yang pelik. Dan macam saya cakapkan sebelum-sebelum ni guys, nampak pocong, nampak pontianak, toyol, langsui dan sebagainya, kita tahu rupa diorang ni macam mana dan kita dah boleh take action. Kita dah boleh lari, kita dah boleh sembunyi dan sebagainya. Tapi bila nampak benda yang menyerupai seseorang yang kita kenal ni, itu antara yang paling seram lah bagi saya. Itu antara yang paling seram lah guys. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keempat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sekadar pengalaman kecil sewaktu aku tidur di sebuah hotel yang paling tinggi di Cameron Highland. Rasanya korang tahulah aku apa nama hotel ni kan. Dan seperti normalnya, excited bila kita masuk bilik hotel ni. Jadi pada waktu tu saya pun masuk bilik sambil beri salam. Assalamualaikum.
Saya pun buka pintu bilik. Saya kemas-kemas barang-barang dan isteri pula masuk ke bilik air untuk mandi dan saya pun baring dekat tilam sambil menonton TV pada waktu tu. Jadi kipas pula memerlukan saya menekan switch dekat dinding dan mengawalnya menggunakan remote. Jadi akibat cuaca ketika itu sejuk, jadi saya buka kipas dengan kelajuan yang paling minimum sekali. Secara tiba-tiba, lebih kurang 2-3 minit macam tu, kelajuan kipas tu makin lama makin bertambah, makin lama makin kuat. Jadi saya macam pelik, tadi aku pasang kipas nombor 1, ni apa hal laju semacam kipas ni? Jadi pada mulanya saya beranggapan hanya remote tu yang rosak lah. Jadi saya perlahankan sedikit kipas. Saya ambil remote tu, tit 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 tit, nombor 1, tit. Sambung tengok TV. Dan selepas tu perkara yang sama berulang. Saya fed up, saya matikan kipas dan bawa remote tu ke meja kaunter. Kan? Saya cakap lah remote ni dah rosak dan sebagainya dekat kaunter kan. Jadi bila saya balik ke bilik, tibanya saya dekat bilik, kipas tu berpusing laju. Jadi saya tanya balik kat isteri saya, sayang, macam mana awak on kipas ni yang? Saya dah tutup tadi, macam mana boleh on pula? Dan isteri saya cakap, selepas saya keluar daripada bilik, kipas tu memang dah pusing. Saya diam je. Saya matikan kipas dan biarkan beberapa minit untuk pemerhatian tanpa bagi tahu dekat isteri masa tu. Dan isteri pula tak cakap apa-apa sebabkan cuaca kat situ memang sejuk pada waktu tu. Jadi lepas hampir setengah jam, saya biarkan kipas tu mati. Itu hampir setengah jam, saya pun buka balik kipas tu. Dan saya tengok je kipas tu dan saya buka dengan kelajuan yang paling perlahan sekali. Tengok. Dia gerak je kipas tu. Okeylah. Mungkin remote yang rosak lah kot. Kan? Sebab apa? Kipas tu dah tak laju. Dia maintain dekat speed nombor 1. Jadi saya masa tu rasa macam mengantuk Hafiz. Kan? Akibat keletihan dan saya pun matikan kipas dan hanya membuka sedikit tingkap. Cuaca memang dah sejuk dah. Sedang saya lena tidur, tiba-tiba saya terjaga. Saya tengok balik kipas. Kipas tu terpasang dengan kelajuan yang tinggi, Fiz. Masa tu saya dah fed up lah, saya dah geram. Dan mula beranggapan bahawa kipas ni memang ada problemnya. Jadi saya bangun, saya cari remote yang saya letakkan dekat atas meja lampu dekat sisi katil tu. Kan? Saya bangun, lepas tu saya macam, mana pula remote kipas ni? Ni remote TV. Mana remote kipas ni? Dan masa tu saya bangun. Saya bangun dan saya pun berjalanlah menuju ke tandas dan juga pintu utama. Bila saya sampai kat situ, apa pasal pula beg-beg baju aku semua dibersepah kat sini? Tu dia remote kipas. Saya terjumpa remote kipas dekat tepi pintu. Masa tu saya dah tak betul Hafiz. Saya dah mula fikir benda-benda mistik ni. Jadi pada waktu tu dengan baju yang bersepah ni, saya kemaskan baju ni, lepas tu saya matikan kipas. Dan isteri saya masa tu terbangun. Terdengar saya kemas-kemas beg masa tu. Jadi isteri saya pun tanyalah, bang, kenapa bang? Kemas-kemas beg semua ni, kita dah nak check out ke? Tak ada apalah yang. Ada setan kacau beg ni. Masa tu saya cakap dengan dia dengan nada yang bergurau lah. Sebab apa? Isteri saya ni memang penakut, Fiz. Saya tak nak menceritakan apa-apa yang berlaku sehinggalah kita orang balik ke Pasir Gudang nanti. Barulah saya ceritakan. Jadi tips saya dan juga adab yang diajarkan Nabi ketika masuk rumah kosong adalah dengan menyebut Bismillah ketika membuka dan juga menutup pintu. Nabi pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menyebut nama Allah ketika hendak masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah ketika nak makan, maka syaitan akan berkata sesama mereka, kita dah tak ada tempat tinggal dan tak dapat makanan hari ini. Tapi
apabila dia masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah, kita akan dapat menginap hari ini. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan akan berkata, kita ada tempat menginap dan dapat makanan hari ini. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Itu dia guys. Apa pendapat anda tentang cerita yang keempat ni? Kenaan dengan Hotel Cameron Highlands. Hotel yang mana guys? Hotel yang mana? Cuba beritahu Dia kata dia dah bagi clue kat sini. Dia dah bagi clue kat sini. Hotel yang orang kata yang tinggi. Hotel yang paling tinggi dekat Cameron Highlands. Cuba korang komen di ruangan komen. Hotel yang paling tinggi dekat Cameron Highlands. Tapi seram juga walaupun tak nampak penampakan. Tapi bila diusik sebegitu rupa, seram. Saya baca tadi pun mengemang-gemang dulu rumah ni. Bulu tengkuk semua ni mengemang. Okey. Jom. Kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam. Cerita ni disediakan oleh Puan Zalimah. Berkemungkinan ada yang pernah dengar dekat platform lain. Namun saya sekadar nak sharekan kepada anda semua. Dan saya harap penceritaan ni dapatlah kita jadikan iktibar buat semua pendengar. Teringat saya pada tragedi yang menimpa bayi perempuan saya. Ketika tu masih berusia 7 bulan. Memang tak bermaya, tak tidur, tak menangis, tak ketawa, tak makan, tak menyusu. Hati ibu mana yang mampu untuk tengok keadaan anak dia macam tu? Jadi suami dengan saya, kita sering lakukan solat hajat untuk minta Allah lindungi dan pelihara kesihatan dan juga kesejahteraan kita orang sekeluarga. Dan masa berlalu sehinggalah rumah ibu didatangi oleh seorang lelaki yang agak berusia lewat 50-an dan memperkenalkan diri dia sebagai Cik Man. Dan seingat saya waktu tu Hari Raya Aidiladha. Memang sesungguhnya kita orang sekeluarga ni memang tak kenal dan tak pula orang kata nak berkenalan dengan lelaki tu pun. Dan Cik Man tu kata selepas beliau solat asar, tak tahu pula gerakan hati tu untuk ke rumah. Jadi beliau pun terus sajalah menjengah kebuayan anak saya sambil mengucap panjang pada waktu tu. Dan pada waktu tu, si Cik Man ni terduduk. Dia terduduk sambil memandang wajah seorang demi seorang. Sebenarnya Cik, bila saya tengok dalam buayan ni, ini bukan anak Cik. Tapi wajah yang saya nampak dekat dalam buayan ni adalah wajah perempuan tua yang hampir kecut. Ya Allah Hafiz. Waktu tu rasa kaki saya memang dah tak cecak bumi lah. Memang dah tak cecah bumi lah. Terasa terlerai segala sendi yang ada. Dan Cik Man pada waktu tu menawarkan diri untuk mengubati bayi saya selama 3 hari. Itu pun dengan izin Allah katanya. Jadi dia meminta saya mendapatkan air lebihan mandian jenazah. Air yang masih ada di dalam getah. Air yang masih ada di dalam getah. Dengan syarat yang meninggal tu mestilah seorang lelaki. Sebab yang menumpang pada bayi saya adalah mayat perempuan tua. Bukan 1, tapi 7 ekor. Benda tu menghuni di setiap sendi bayi perempuan saya. Jika saya terlewat, bayi saya pun mungkin turut meninggal.
Jadi Fiz, sampai ke tahap saya berdoa agar makhluk Allah ni, saya ni berdoa tau, agar ada makhluk Allah yang meninggal pada hari itu. Sampai macam tu tahap saya berdoa ni. Jadi hampir 3 jam bersama dengan suami saya bertanya ke sana ke sini, mencari rumah orang yang ada kematian ni. Dengan izin Allah, saya terjumpa petang tu. Jadi Cik Man ke masjid petang tu juga, dan dia hanya berpesan agar bayi saya yang sekecil tu dimandikan menghadap ke kiblat berserta sepotong doa yang diberikan. Dia pesan benda ni. Jadi pada waktu tu suami saya pun terus mandikan bayi perempuan saya seperti yang disarankan oleh Cik Man ni tadi. Setelah dimandikan separuh badan bayi saya ni daripada pinggang ke bawah, boleh nampak tiba-tiba daripada bahagian pinggang ke bawah ni bertukar menjadi lebam. Rupa-rupanya kami tersilap kerana air mandian itu adalah milik jenazah lelaki. Sekali lagi saya macam tak keruan mencari sampai ke malam. Jadi keesokan tu, pagi-pagi lagi saya dah ke rumah mayat HSC, menanti kalau-kalau ada orang meninggal pada ketika tu. Allah Maha Penyayang dan akhirnya saya bertemu dengan kawan lama yang kebetulan kematian datuk. Jadi saya minta izin daripada nenek dia untuk meminta sedikit air lebihan mandian untuk membuat ubat anak saya ni. Saya ceritakan dengan diorang apa yang terjadi dengan linangan air mata saya ni. Tersentuh hati saya bila nama bayi perempuan saya disebut. Jadi bila air itu dah diperolehi, terus saya serahkan kepada Cik Man. Tak nak ada sebarang kesilapan lagi. Dan Cik Man meminta saya memandikan bayi itu, tapi dengan satu syarat. Saya tak boleh dalam keadaan uzur. Secara kebetulan pula pada hari itu saya memang uzur. Saya tak boleh nak menempati syarat daripada Cik Man ni. Jadi pada waktu tu terpaksalah ibu mengambil alih tempat saya. Dan Cik Man berpesan, apa jua yang akan berlaku pada malam tu, dia minta kita orang ni semua bersabar dan ingat Allah banyak-banyak. Pintu rumah dan juga tingkap dekat rumah ni diminta oleh Cik Man untuk dibuka seluas-luasnya. Dan Cik Man masa tu minta pada ibu untuk tanakkan sepiring pulut kuning. Jadi Fiz, benar seperti apa yang dikatakan oleh Cik Man. Malam tu adalah malam pertama saya mendengar tangisan bayi yang saya rindukan selama ni. Bayi saya meronta-ronta dan dengan spontan terasa seperti ada imbasan angin yang keluar terus menuju ke pintu dapur rumah ibu masa tu. Jadi dalam masa yang sama, terdengar suara ibu ni memekik daripada dapur ni. Suara seperti suara orang yang terkejut tentang sesuatu. Sebenarnya kan, tutup pengukus pulut tu dipenuhi cacing dan juga ulat-ulat yang berwarna hitam. Adik lelaki saya bila nampak benda ni mengucap panjang, terus buang ulat-ulat tu ke longkang. Jadi bila semuanya dah selesai, Cik Man beritahu kepada saya dan juga suami dan juga kepada keluarga yang ada. Ada seorang daripada ahli keluarga yang menziarahi orang yang meninggal dalam kemalangan. Kemudian balik daripada ziarah tu, terus menegur bayi saya tu. Dan itulah yang kita panggil sebagai badi mayat. Kebetulan waktu tu, bapa saudara saya sampai ke rumah untuk bertanyakan khabar bayi saya. Rupa-rupanya orang yang Cik Man maksudkan adalah bapa saudara saya. Dan dia pun mengaku yang dia memang ada ziarah orang meninggal, tapi dia tak sangka yang perkara itu terjadi kepada anak saya. Dan Cik Man menawarkan diri sekali lagi untuk merawat bayi saya sehingga berusia setahun.
Saya pernah sekali ke rumah dia dan membawa sedikit-sedikit orang kata keperluan dapur untuk dia, untuk isteri dia. Dan saya gembira dan juga bersyukur kerana bayi saya dah pun pandai bertatih. Dan setelah segala kesulitan saya ini terurai, saya bercadang untuk menziarahi Cik Man sambil membawa sedikit sedekah dan juga orang kata sebagai tanda terima kasih saya kepada dia. Dan saya mencari alamat rumah seperti yang diberikan oleh Cik Man. Tapi bila saya sampai dekat rumah tersebut, apa yang saya lihat cuma ada sebuah rumah tinggal yang papan dia ni dah pun berlumut. Jadi saya bertanya dekat kedai mamak berhampiran ni. Saya tanya dekat kedai mamak berhampiran, tempat saya membeli barang-barang makanan sedikit kan. Saya tanya dia, mana pergi rumah Cik Man ni? Dan pemilik kedai mamak tersebut ataupun kedai runcit tersebut, dia mengatakan bahawa rumah tu sebenarnya dah bertahun-tahun, dah berpuluh tahun kosong. Dan tuan rumah tu memang tak ada waris. Jadi pada waktu tu saya dah berpandangan antara saya dengan suami saya ni. Sebab apa? Kali pertama kita pernah ziarah Cik Man dekat situ. Tapi kali ni rumah tu memang dah usang gila dengan papan-papan yang dah berlumut. Bila ditanya orang kat kedai mamak, kedai runcit tu, dia kata dah kosong berpuluh tahun. Tuan rumah tu tak ada waris. Jadi barang yang telah orang kata dah beli ni, yang niat nak bagi kat Cik Man dengan isteri dia ni, kita orang sedekahkan je kat surau. Apa yang berlaku, eloklah saya jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Macam mana guys? Kisah yang terakhir ni agak misteri Misteri pun ada, seram pun ada. Dia seram bila dia kata kena ambil mandian jenazah. Itu seram. Lepas tu dia pergi pula menziarah Cik Man. Buat kali pertama ada Cik Man ni. Buat kali kedua rumah tu tak ada, dah kosong. Dan orang dekat situ pula cakap dah berpuluh tahun kosong. Habis tu sebelum ni dia ziarah siapa? Muka perempuan tua dekat dalam buaian. Seram. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. 5 kisah yang kita dah ketengahkan. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Seram.